Hai, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni nak cerita pasal Elizabeth Fraser. Siapa dah pernah dengar? Siapa belum, stay tune, dengar sampai habis pasal Elizabeth Fraser ni. Cerita ni agak seram dan menakutkan. Sebab Nak dah tengok banyak cerita ni, tapi jalan cerita dia sama. Okay, so sebelum dengar ni, jangan lupa subscribe dulu channel Sister. Subscribe, tekan button tu yang kat situ tu. Sekali tekan loceng, lepas ni mana tahu I nak buat lagi cerita yang menarik kan. Okay, kalau korang tengok, inilah gambar Elizabeth yang aku dah google. Okay, Elizabeth Fraser ni adalah seorang wanita cantik yang berumur 18 tahun. Dia sangat cantik, peramah, dan dia adalah seorang anak tunggal. Okay, Elizabeth ni pula tinggal dekat Aston macam tu lah tempat dia dekat Australia. Dia tinggal dengan mak dengan ayah dia. Mak dia nama Rosemary Fraser dengan ayah dia Joseph Fraser. Okey, ni sumber-sumber Google, ni muka mak bapak dia lah. Kes ni gempak pada tahun 28 Ogos 1984. Okey, dia disyaki hilang dan tak balik rumah. Okay, firstly mak ayah dia macam okay je lah, dia tak balik 1 hari 2 hari. Sebab apa? Dia kan ramai kawan, so mungkin dia pergi bersosial dengan kawan-kawan dia. Dan lepas tu dah seminggu Elizabeth Fraser ni tak balik. So mak ayah dia dah risau. So mak ayah dia apa lagi, pergi report polis, cakap yang Elizabeth ni hilang. Okey, bayangkan hilang-hilang, lepas tu dalam 3-4 hari muncul sepucuk surat dekat depan pintu rumah dia. So dekat situ memang tulisan Elizabeth yang disahkan oleh mak dia sendiri, Rosemary Fraser tu, cakap memang tulisan anak dia. Dalam surat tu menyatakan yang Elizabeth ni dia pergi spiritual agama, macam dia memilih untuk lebih dekat kepada satu agama. Dan ayah dia pun respect dia punya keputusan, sebab umur dia dah 18 tahun, dia bebas mengandung apa-apa agama. Dan dia minta keluarga dia untuk respect. So mak ayah dia pun okey lah, dia dah tahu anak dia masih hidup, sihat semua, tak ada apa-apa ancaman. So okey je lah, mak dia respect dia punya keputusan. So dekat situ dia pun dah tarik balik report pasal kehilangan Elizabeth Fraser. Okay, so polis pun dah terima dah kes tu katanya. So orang kat sekitar kat situ pun dah tahu Elizabeth ni tak hilang. Sebenarnya Elizabeth ni pergi menuntut agama. So bagi dia okey dah kan. So dah okey lah, bergerak pula aku nak cerita je, bergerak. Okay, kat situ so dah stop. Okay, selama dia hilang selama 24 tahun, babe. Lama tu. So tapi dalam masa 24 tahun tu dia kirimkan anak-anak dia. Kononnya dia dah bersalin. Dia dah kirimkan 2 orang anak. Kononnya dia tak mampu jaga anak-anak tu, so dia kirim dekat mak dia. So mak dia okey je lah bagi. Okay, kalau korang nak tahu sebenarnya kan, Elizabeth tu dia kena kurung dengan ayah kandung dia sendiri dekat bawah rumah dia, Joseph Fraser tu. Kejam tak kejam? Dalam masa 24 tahun guys, dia tak pernah tengok cahaya matahari. Dia dirogol hampir setiap hari. Dia jadi mangsa pemuas nafsu bapak dia. Kau bayangkan, dia melahirkan hampir 7 orang anak. Bukan hampir, memang 7 orang anak, hasil hubungan daripada ayah dia dengan dia. Dia terpaksa berdiam diri sebab ayah dia tu yang kurung dia. Okay, back tu mula-mula cerita macam mana ayah dia kurung dia. Ayah dia konon-kononnya ayah dia nak bawa tolong ayah dia. Ayah ni kerja sendirilah. Ayah dia ada satu tempat yang hanya ayah dia sahaja boleh masuk dalam tu. So kononnya dia ajak Elizabeth ni bawa barang tu ke rumah tu. Dan dalam masa yang sama, dia sekut Elizabeth dengan alat cahaya yang boleh bagi dia tak sedar. Bayangkan kejam tak ayah. Okey, dan daripada situ ayah dia yang paksa Elizabeth tu tulis semua surat tu. Okey, memang tulisan tu tulisan Elizabeth, tapi ayah dia dah ugut awal-awal.
Kalau kau tak tulis semua ni, ayah dia nak bunuh dia kat situ. So apa tak nak Elizabeth tulis surat. Berpura-pura dia disorok. Rupanya 24 tahun guys, dia dikurung dekat bawah tanah rumah dia sendiri. Ya Allah ya Tuhan, masa tu aku macam, ya Allah, macam kejamnya bapak kau ni hidup ke? Kau tak ada kasih sayang ke? Macam tu. So dekat situ kita dah tahu, okay, Elizabeth ni dah lahirkan 7 orang anak. Korang tahu, 7 orang anak dari hasil sulit dia dan, bukan sulit bapak dia je. Okay, sulit dia dengan ayah dia. Kesian gila, mak dia tak tahu apa. Okay, ayah dia ni punya cerdik tau. Dia dah siap-siap buat ruangan tu supaya tak dengar. Kau bayangkan, okay, anak dia yang pertama, yang kedua tu, dia dah hantar konon-kononnya bagi dekat mak dia. Katanya dia tak mampu. Dia tulis pucuk surat tinggal kat depan rumah. Okay, mak dia accept lah semua benda tu kan. Lepas tu anak dia yang ketiga tu mati. Tak bertahan sebab kat situ tak ada udara. Memang tak ada udara. Korang bayangkan, bukan udara, cahaya matahari tak cukup. Macam mana nak hidup baby tu? Hanya hidup dalam berapa jam saja. Bayangkan dia hidup dengan keadaan macam tu. Anak dia nangis ke apa memang tak dengar langsung sebab ayah dia memang cerdik. Ayah dia dah rancang lama semua ni nak simpan Elizabeth ni dalam tu sebab nak muaskan nafsu syaitan dia tu. Okay, korang bayangkan ayah sendiri. Okay, lepas tu pada satu hari tu, anak Elizabeth seorang ni, nama dia Christine. Dia sakit dan sangat memerlukan pertolongan rawatan. Dia sangat memerlukan rawatan. So dia merayu dekat ayah dia ni, tolonglah hantar anak dia Christine ni pergi hospital. Tapi ayah dia memang dah takut sangat. Kalau dihantarnya Christine tu, insyaAllah mungkin akan jadi apa-apa dekat dia. Semua terbongkar. Tapi dia tak paksa. Elizabeth dah merayu gila dekat dia. Merayu gila-gila. Elizabeth ni dah merayu sangat dah sebab anak dia memang dah sakit. Memang perlukan sangat. Tak cukup semua. So dia merayu kat ayah dia. One day ayah dia suruh hantar. Dia hantar supaya orang tak tahu identiti dia macam mana dia hantar semua. One day. Okay, tapi pihak hospital dah syaki. Benda tu macam tak wajar sebab dia dilahirkan tanpa ada apa identiti. Lepas tu tak ada semua detail, orang tak tahu dia ni siapa. Dan jadi kat situ pihak hospital dah report kepada polis untuk syak siapa. Masa tu kerajaan dah post dekat TV tanya siapa mak bapak dia untuk muncul, tapi tak ada orang muncul. Okay, dalam masa yang sama so ayah dia dah takut sangat dah. Dia minta Elizabeth ni pergi ambil Christine buat balik. Konon berlakon lah dia tu mak ayah Christine ni kan. So Elizabeth ni pergilah. So ayah dia dah siap ugut-ugut, kalau kau buat apa-apa mati Christine tu. Okay, so dah ugut, dah pergi sana. Tiba-tiba polis pun dah jaga. Sebenarnya polis dah jaga Christine tu, tapi dia datang, so dia ditangkap. Okay, so Elizabeth ni ditangkap dan disuruh asal-asal dipaksa. Mula dia berlakon je ini anak dia. Tapi polis kan pelik. Macam mana boleh anak kau tak ada identiti, tak ada apa-apa detail langsung. Dan polis cek rupanya Elizabeth ni adalah mangsa hilang yang dulu ditutup kes oleh mak bapak dia sendiri. So polis pun pujuk-pujuk, merayu dekat Elizabeth, suruh bagi tahu. Dan at last Elizabeth berbuka cerita pasal mak bapak terjadi 24 tahun dia dikurung bawah tu. Korang bayangkan 24 tahun guys, dikurung oleh mak ayah dia sendiri. So cerita ni pun dah dibuka balik kes. So ayah dia pun ditangkap dan disiasat. Tapi ayah dia ni punyalah jahat. Korang tahu, ayah dia konon mengaku dekat mahkamah, cakap kononnya Jesus Joseph Freezer ni ditangkap dan dipenjara seumur hidup tanpa boleh jamin. Korang bayangkan, seumur hidup. Dan akhirnya Elizabeth Freezer ni dibawakan ke sebuah desa dan hidup dengan okay, so semua kehidupan Elizabeth Freezer kembali seperti asal. Dia membesarkan dengan mak dia sendiri, tapi identiti dia dah dirahsiakan supaya orang tak cari dia. Dia pemalu dengan apa yang dah jadi. Dia takut terancam lagi benda yang sama. So kerajaan sorokkan semua dia. Dan itu saja cerita Elizabeth Freezer. So enjoy this movie. Jangan lupa subscribe. Tengok next video. Bye.
So ayah dia Joseph Freezer ni cakap dia nak didik anak dia dengan cara macam tu. Tapi mahkamah tak sebodoh tu. Mahkamah dah charge dia sebab kematian anak dia yang nombor 3. Dan kenapa dia rogol kalau dia nak jaga anak dia kan. Bayangkan korang. Lepas tu ayah